أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Yaqub bin Abdul Rahman selaku pengerusi masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada dua rakaman pada malam ni. Yang pertama rakaman untuk satu dunia. Malaysia pun ada, dunia pun boleh tengok. Tapi rakaman hak saya peribadi untuk isteri saya tengok di Sibu Sarawak. Kata saya memang ada di tempat kuliah, tak meraya kot lain. Jadi sebagai report. Jadi kuliah jemputan pada 19 hari bulan 10 tahun 2023. Masuklah kita pada kisah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Dia kena buat dua kali. Hak cerita Sa'id bin Zaid ni dia panjang. Dia menyertai peperangan Yarmouk. Dan dia tidak pernah tak berjuang dengan Nabi, maksudnya tak pernah tinggal peperangan kecuali perang Badar saja. Itu pun disuruh oleh Nabi untuk menjadi pengintip. Ada tugas khas lagi, pengintip kaum kafir, orang kafir di Madinah. Dan ketika perang Badar dia tak sertai, tetapi dia dapat juga harta ghanimah. Sebelum kita baca cerita Sa'id bin Zaid ni, dia lain pada sejarah hak kita cerita sebelum ni. Pasal orang lain terus cerita nama dia. Tapi yang ni siapa pun yang ceramah, Ustaz Wadi ke, Ustaz Madi ke, Ustaz Hadi ke, sama dia akan cerita ayah dia dulu. Tu lain. Tu. Wadi, Madi, Hadi. Tiga beradik, mak lain, pak asing. Sama dengan Zul Yahya pun. Nama macam sama. Zul Yahya, Bakri Yahya, Hadi Yahya. Mak lain, pak asing. Cuma Zul tu lain punya orang lah. Kan? Tiga orang nama nak sama. Tapi ayah dengan mak lain. Malam ni dia main mula dengan cerita ayah dia bernama Zaid. Zaid ni bin Amru bin Nufail. Zaid bin Amru bin Nufail. Keturunan sama dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ayah Sayyidina Umar nama Khattab bin Amru bin Nufail. Maksudnya Zaid dengan Khattab ni bin sama, dua beradik lah. Sayyidina Umar ni anak menakan Sa'id. Macam tu. Tetapi Sayyidina Zaid, kita nak bicara malam ni, Sayyidina Sa'id bin Zaid ni kahwin dengan Fatimah bintu Al-Khattab. Jadi dia menikah anak menakan pupu. Istilah orang Kedah panggil anak menakan pupu. Dia tak sapu, anak menakan pupu. Kalau pak menakan, anak menakan, tak cari tak makan. Itu biasa orang Kedah sebut. Pak menakan, nak menakan. Tak curi, tak makan. Jadi kita ambil faham tentu dulu. Dia berkahwin dengan Fatimah bintu Khattab, iaitu adik kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ayah dia, nama Zaid ni, bukan cerita Bak Said, cerita Zaid lagi. Sayyidina Zaid ni, dia berbeza daripada orang lain. Dia tidak menyembah berhala sebagaimana orang lain sembah. Dan dia didik anak dia Sa'id pun macam tu juga. Tak semua berhala. Dia tidak beragama Islam. Lagi waktu tu, dia sedang mencari agama Hanifah. Maka na Ibrahim Yahudiyan. Maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Walakin Hanifan Muslimah. Itu Quran kata. Maka dia pun pergi merata. Jalan merata. Sampai ke Syam. Sedangkan anak dia, Sa'id bin Zaid ni duduk di Mekah dengan mak dia. Macam saya malam ni lah. Saya duduk di Pulau Pinang. Anak bini saya duduk di Sarawak. Kan? Ada orang Sarawak ke ni? Tak ada. Nak kena naik kapal terbang. Belon. Kan? Nak kena naik belon. Jadi jauh dia pergi. Semata-mata nak mencari agama yang hanif.
Agama yang Hanif ni ialah agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang tak menyembah berhala, tak ambil hak orang, tak ada kroni-kroni, tak ada. Agama yang telus. Maka dulu dipanggil Islam ni Hanif. Sekarang ni bila Nabi Muhammad bangkit panggil Islam. Sama menyeluruhnya pada zaman Muhammad, tapi agama ni bermula kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lalu dia jumpa satu orang pendeta. Dia pergi jumpa satu orang pendeta di Syam. Bila dia tahu kata orang ni pakar dalam bidang agama, maka dia pun jumpa, dan orang ni, pendeta ni, dia tengok Zaid ni lama. Dia kata apa dah? Araka turidu dina Ibrahim? Adakah hang duk cari agama Ibrahim? Wahai saudaraku daripada Mekah. Ada dalam belakang ni, dalam kitab Sirah tu sebut belakang. Dia kata, wahai saudaraku daripada Mekah. Jadi saya tak ingat kata Arab tu, saya ambil transkrip ya. Dia kata, araka turidu dina Ibrahim? Maka jawab Zaid bin Amru, dia kata, zaka ma abgha. Dia kata, zaka ma abgha. Hak tu aku duk cari. Aku duk cari agama Ibrahim. Maka jawab pendeta tadi, dia kata, agama tu tak muncul lagi. Agama yang sama biji macam Ibrahim ni tak muncul lagi. Yang dia duk tengok di Mekah tu, di tepi Mekah ni, lebih kurang dalam 360 berhala. Dia duk tengok. Dia tengok di Mekah waktu sebelum Nabi Muhammad bangkit, Nabi Muhammad dibangkitkan, dia tengok orang Arab ni, passion dia apa? Kalau nak pelepah niat, dia akan sembelih seekor kambing. Syatun Arab panggil. Dia sembelih kambing, bawa depan berhala. Dia pernah kata waktu di Mekah tu, dia kata, syatun khalaqallah. Syatun ini Allah yang jadikan dia. Banyak kali dia kata lagu tu, sampai orang report dekat Khattab. Khattab ni main marah dia. Dia kata, taballaka ya Sa'id. Dia taballaka ya Zaid. Dia kata. Dia pernah kena marah dengan ayah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dia ada ulang lagu tu. Kena marah pun dia kata lagu tu. Pasal Khattab ni memang garang. Umar bin Khattab garang. Ayah dia pun garang. Khattab memang garang. Taballaka. Dia tak kata apa. Dia terus macam biasa. Esok main duk cerita. Syatun khalaqallah. Kambing ni Tuhan yang jadi. Maka dia duk cari. Dia tak sembah macam mereka duk sembah ni. Dia pergi sampai ke Syam. Pendeta ni kata, satu hari hang akan jumpa, hang akan tengok sendiri orang yang bawa agama tu. Pendeta jawab, Nabi Muhammad ni belum ada, dia kata. Kamu balik ke Mekah, kamu jumpa esok, kamu akan jumpa satu orang nama dia Muhammad, maka pegang dia. Maka ikut iltizam ataupun pegang dan ikut Nabi Muhammad seluruhnya, 100%. Dia pun orang alim agama hak sebelum ni bagi tahu kat dia. Dia pun rasa puas hati lah. Puas hati boleh pergi ke Syam. Supaya kita boleh kamera lah. Kamera kita boleh buah hak kita nak beli tu balik kan. Jadi syok lah hak dia duk cari tu. Jadi rupanya akan bangkit di Mekah. Orang pendeta di Syam tu kata. Dia pun balik. Dalam perjalanan balik, semua barang hak dia balik dirampas. Ada setengah orang dia pasang kata lanun. Lanun ni untuk laut biasanya kan. Perompak lah kita kata. Perompak di jalanan. Lanun tak sesuai lah. Maka dirompak kemudian dibunuh akan Sa'id bin Amru bin apa dia? Sa'id bin Amru bin Nufail. Maka dibunuh dia. Tapi ada satu doa yang sampai keberkatan tu turun pada anak dia. Sebelum dibunuh, dia sebut sempat angkat tangan, dia kata Allahumma in kunta harramtani min hadzal khair wala tahrumubni Sa'id, dia kata. Ya Allah, jika kau haramkan aku daripada dapat ini kebenaran, makna dia tak ada nak masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Pasal Nabi tak bangkit. Hati dah seronok. Hati dah kocok seronok ni. Nabi nak bangkit ni. Dia seronok. Tapi dia dibunuh. Sebelum dia bunuh, dia ada baca doa tu. Allahumma in kunta harramtani min hadzal khair. Dia kata. Ya Allah, jika kau telah haramkan
bagiku ni daripada ini kebaikan untuk aku duduk berpegang iltizam dengan perjuangan Muhammad dan aku menganut agama yang dibawa oleh Muhammad yang selamat dunia akhirat. Fala tahrum, maka jangan kau haramkan bagi anak lelakiku yang bernama Sa'id. Maka cerita dia daripada keberkatan doa itulah sehingga Nabi SAW sebut secara direct di depan Sa'id bin Zaid bin Amru, Nabi sebut apa dia? Dia adalah ahli syurga. Kita dengar mereka boleh tajuk kata 40. Cerita bab sirah ni, cikgu pula suruh kita cerita bab sirah. Payah nak cerita. Kan? Dia nak kena ingat tahun, nak kena ingat nama. Kan? Kalau dia bagi tajuk lain, kita boleh goreng lagi. Sejarah tak boleh goreng. Kan? Ni ramai berapa orang pandai bab sejarah ni. Walaupun sejarah tidak boleh buat balik bagi jadi balik Siam ambil Kedah. Tapi sejarah tetap sejarah. Cuma dia tak boleh ambil lah. Kan? Kedah milik Siam, semua tu sejarah. Maka bila sebut kata sejarah ni, dia satu benda yang berfakta. Doa ini disebut oleh ayah dia, maka berkat sehingga Nabi boleh sebut waktu Sa'id bin Zaid ni masih hidup. Eja nak sama, S-A-I-D, Sa'id. Z-A-I-D, tu yang silap tu. Jangan sebut Zahid, sudahlah. Sa'id bin Zaid. Tu. S-A-I-D, Sa'id. Kemudian Z-A-I-D, Zaid. Sa'id bin Zaid. Dan kata para ulama sirah, yang tak sebut depan kata mereka ni ahli syurga ni, kalau kira semua dekat 40 orang. Mereka dah mati dulu, ataupun Nabi wafat, Nabi pernah sebut bukan depan-depan. Maka mereka tulis 10 tu, itu memang hadis yang panjang. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abi Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair al-Awwam fil jannah. Kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Itu memang hadis dia cukup panjang, riwayat sahih. Maka kata ulama sirah dalam banyak himpunan mereka, kalau hak Nabi tak sebut depan, campak semua dekat 40 orang hak Nabi sebut. Tapi hak Nabi sebut depan-depan dan orang tu pun tahu, dan dia terus mengembelingkan ibadah dia dan tawaduk dia, dan mereka hak Nabi sebut ni terus rasa bahawasanya mereka kena jaga amanah yang Nabi kata, maka mereka terus taat dan setia kepada Allah 100%. Iman mereka makin meningkat. Pasal mereka dapat berita, mereka ahli syurga. Baru masuk cerita Sa'id bin Zaid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sa'id bin Zaid dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah dan meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Jarak umur Sa'id bin Zaid ini ialah 20 tahun. Sa'id bin Zaid masuk Islam bersama isterinya yang bernama Fatimah bintu Al-Khattab. Sa'id bin Zaid digelar dengan gelaran singa perang Yarmouk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam dikenali dengan orang yang cukup garang, kepala masam, otak cerdik, muka bengih. Package semua ada kat dia. Kalau dia berjalan, kemah. Dalam perjalanan dia berjalan, dia sudah nekat dia akan membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah nekat, apa jadi hari ni aku tak mau dengar lain, Nabi Muhammad tiada. Sampai di tengah jalan. Bila sampai di tengah jalan, sahabat Nabi clear dia, panggil dia. Dia tanya, Umar, Nabi mana? Aku nak pergi bunuh Muhammad. Maka kata sahabat yang clear Nabi, yang clear Umar tu, dia panggil Sayyidina Umar, dia kata, "Mas, aku nak cerita kat hang. Kalau orang bunuh Muhammad pun, dia adik-beradik dia ramai, dia pun mesti tutup balasnya. Kalau orang bunuh dia pun, hang boleh bunuh dia, tapi dia adik-beradik dia tak tutup balas. Benda tak selesai. Aku nak cerita betul-betul ni. Hang kalau nak bunuh dia, hang tengok adik hang sendiri tu. Siapa? Fatimah bintu Khattab. Dia pun dah masuk Islam dah. Hang nak pergi cari orang jauh. Adik hang sendiri. Dia U-turn balik. Tak adik pergi bunuh Nabi, dia patah balik. Dia pergi rumah Fatimah bintu Khattab
Suami dia nama apa? Sa'id bin Zaid. Ada 3 orang seorang lagi nama Khabbab yang ajar Quran, yang ketika tu sedang dibaca surah Taha. Baca surah Taha, kemudian Khabbab pun duk ajak Fatimah. Fatimah pun tengah duk baca, Sa'id duk tengok Khabbab duk ajak. Tiba-tiba Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab masuk, terjah pergi kat tempat mereka duk mengaji Quran tu. Kejut dia. Kan? Kita ingat hak mengajak tu hebat dah. Hebatlah mengajak, tapi berlawan dia tak berani. Dia duduk bawah belakang dapur, dia lari. Kita duk ingat hak mengajak dia memang mengajak Quran. Dia bukan Jojo Ghazali, bukan kaki bertumbuk. Kan? Dia mengajak Quran, tapi dia boleh lari pergi duduk kat dapur. Dia tahu siapa dia hak mai tu, Umar. Lalu dia tampak adik dia. Dia tampak adik dia nama Fatimah bintu Khattab. Saya nak tampak adik dia. Dia kata, hampa dah buat kerja karut apa ni? Benda apa-apa duk belajar ni? Ajaran apa-apa belajar ni? Tu. Sebelum Islam. Adik dia kata, kami belajar Quran. Tak ada benda hak menyalah pun, kami belajar Quran. Nu, tok guru hak duk belakang dapur tu pun sebab abang mai lah. Kalau abang tak mai, dia duduk lagi. Abang mai, dia pun celapuk pergi lah. Kan? Kemudian Sa'id ni nak bertahan isteri dia. Nak rasa tak puas hati. Walaupun abang dia, tapi itu bini dia. Itu bini dia. Bukan bini Umar. Adik Umar. Bini Sa'id bin Zaid. Dia pun nak bertahan, dia pun kena tampak juga. Jatuh juga, dia pun kena tampak. Maka Sayyidina Umar nak rampas Quran hak di tangan Fatimah tu, Fatimah tak bagi, Fatimah pegang kuat lagi. Pegang kuat Quran. Kata Sayyidina Umar, hang bagi ku baca. Takkan sekali-sekali sebab abang kotor. Apa maksud kotor tu? Akidah dia kotor. Sayyidina Umar ni bukan orang pengotor, dia segak orang dia. Kan? Pakai baju elok semua. Akidah tu. Akidah waktu tu. Maka dia tampak sekali, hak kali kedua berdarah tu. Hak nombor 1 tak berdarah lagi. Hak nombor 2 berdarah. Bila berdarah, waktu lah timbul hidayah di hati Sayyidina Umar antara kasih sayang seorang abang dengan adik. Maka waktu tu dia rasa sedih. Kan? Dia rasa sedih. Lalu dia kata, kalau hang bagi elok-elok kan senang, aku tak tampak hang. Hang saja nak pergi ku tampak hang. Aduh. Sama Ustaz Farid Rawi pun. Malam ni dia forum perdana di Putrajaya ni, live malam ni. Kan? Ini Farid Tarawi. Farid Rawi dia live malam ni. Orang tanya dia, macam mana sejarah dia masuk Islam? Dia kata dia kena tumbuk, dia kena tampak dengan abang dia. Sebab masuk Islam. Fatimah kena tampak dengan abang dia juga. Kita ni Islam lama dah. Tapi bukan sebab kena tumbuk sebab masuk Islam. Sebab curi tabur masjid. Leceh kita ni. Hak kau belah balik ni curi sekerak. Kan? Duk kena tampak orang. Hak ni sebab masuk Islam. Abang Farid Rawi pun lah kali masuk Islam, hak tampak dia. Macam kebetulan cerita tu, Abang Farid Rawi masuk Islam, bila orang tanya Profesor Dr. Farid Rawi, bagaimana perasaan Prof? Dia kata, saya tak rasa dendam dengan abang saya. Sebab dia belum dapat hidayah. Bahkan saya mendoakan, mak dia pun masuk Islam lah kali. Angelin Tan pun masuk Islam, terbaru. Kan? Tapi jangan ulah lebih-lebih, hang bukan bidang dia. Kan? Bagi orang boleh ulah. Cuma nak cerita kata masuk Islam tu. Kan? Jawab dia apa? Bila dia tampak adik sampai berdarah, dia pun minta izin. Adik dia kata, abang kotor. Kalau abang tak kotor, saya bagi dah kat abang. Adik pun hormat abang. Bukan dia tak hormat abang dia. Tapi dia lebih hormat Quran tu daripada abang dia waktu tu. Maka dia pegang kuat-kuat. Maka bila Sayyidina Umar pergi mandi, Sayyidina Umar ingat waktu tu kotor tu kena mandi lah. Dia pergi mandi, lepas tu dia masuk balik. Dan diberi tengok, membaca. Buat ulama sirah kata dalam 2-3 ayat dia baca, hati dia sudah, dia tak bisa dengar lah kalam hak lagu ni. Kan? Taha ma anzalnahu litashqa. Ayat tu, dia tak pernah dengar sebelum ni kalam yang sehebat tu. Akhirnya dia tanya kepada Sa'id, di manakah Muhammad ketika ni? Dia tak panggil Rasulullah lah, dia panggil Muhammad bin Abdullah ketika ni di mana? Aku nak masuk Islam. Maka Sa'id membawa abangnya Umar Ibn Al-Khattab
ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sa'id bin Zaid dan Fatimah bintu Khattab dia jumpa Nabi masuk Islam di situ di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sa'id bin Zaid ni dia pernah masuk dalam satu peperangan Yarmouk namanya. Peperangan Yarmouk ni tentera Islam, saya tengok banyak siri lah, ustaz ni pun cerita, ustaz ni pun cerita, jadi kita ambil semua, kita tengok majoriti kan. Majoriti kata tentera musuh, tentera Rom 120,000 tentera Rom. Tentera Islam 24,000 ya. Agak-agak boleh menang tak? 120,000 lawan dengan 24,000, menang tak? Hilang wang pertaruhan. Kan? Jawab dia, logik kata tak menang, tapi menang perang ni. Lawan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Sejarah dia. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar memecah kepada empat. Dalam 24,000 ni pecah pada empat. Maka di antara ketua yang disenarai nama, yang pertama Khalid, yang kedua Al-Amru Ibn Al-As. Hak dua lagi saya tak ingat. Jadi saya tak ceritalah. Kan? Dia cerita, bila saja nak perang ni, maka diarah kepada Khalid bin Al-Walid untuk terus pergi ke tempat tu, di Parsi tu. Daripada Parsi pergi ke Kufah, silap. Daripada Parsi pergi ke Kufah, maka tempat Khalid bin Al-Walid di Kufah diganti oleh Musanna bin Al-Haris. Tu cerita dia. 9 campur dengan 24,000. Hak tu fakta tak tepat. Hak tepatnya 24,000 lawan dengan 120,000. Tu. Maka ketika perang tu, kata satu riwayat, orang hak boleh cerita benda ni siapa dia? Saksi hidup siapa dia? Sa'id bin Zaid. Tu dia saksi hidup. Dia boleh cerita. Dia hidup lama. Daripada zaman Nabi sampai zaman Marwan dia hidup. Zaman Marwan bin Al-Hakam. Dia bukan sahabat. Marwan ni bawah dah. Marwan ni khalifah. Marwan ni bukan khalifah. Dia gubernur. Gubernur di Madinah. Tu. Dia punya hidup lama ni. Cerita bab Sa'id bin Zaid tu cerita dia pun panjang. Kan? Dia kata waktu mana tentera musuh sebanyak 120,000 tu, saya tengok seperti gunung yang sedang bergerak, dia kata. Macam gunung, tapi bergerak. 120,000. Hak mereka ni 24,000 ya. Hak di depan mereka ni 120,000. Tu. Kalau kita lari dah. Dia tak lari. Maka bangkit ketika tu, hak nak mai lepas badan ni, orang yang ke-10 di Jami' Ahli Syurga. Abi Ubaidah Al-Jarrah bangkit dan dia bagi khutbah. Dia bagi khutbah dalam keadaan ada iman yang kuat. Dan bukan emosi dan bukan kerana nafsu. Maka kata Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah, dia kata, sesungguhnya kita sedang berada di dalam satu peluang yang cukup besar untuk kita mendapat rahmah dan pengampunan Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya menetapkan pendirian kita. Duk tengok 120 ni, goyang. Minta Allah Ta'ala bagi tetap pendirian kita. Dan bangkit Sayyidina Sa'id bin Zaid selepas saja. Pidato dia tak panjang mana, tapi roh dengan semangat mai untuk bagi tentera Islam ni semangat untuk lawan 120,000 ni. Semangat. Kita baca khutbah dengan tengok teks mau kat atas tu pun baca tak betul lagi. Kan? Tak apa baca tak betul. Takut baca, tuan-tuan, di musim kemarau ini hendaklah kita berjaga-jaga. Luar hujan orang kata baca dalam marau. Dia silap baca teks hak lama. Kan? Hak ni dah dia dengan penuh roh dia semangat, bahasa dia hebat. Kan? Supaya tetap pendirian, maka kata Sayyidina Sa'id bin Zaid kepada Abi Talhah, orang semua saksi, dia kata, hari ini aku tak mau dengar cerita lain kecuali aku
Mati dia kata. Kecuali aku syahid. Kecuali aku syahid. Dia siap tanya kat Saidina Abi Talhah bin Abi Talhah Al-Jarrah ni, dia tanya, wahai Ubaidah, bukan Abi Talhah, wahai Ubaidah Al-Jarrah, apa yang kamu nak supaya saya kirim kepada Allah dan Rasul? Maka kata dia, tolong kirim salam saya dan seluruh tentera peperangan pada hari ini kepada Rasulullah. Kedua, kata Ubaidah Al-Jarrah, bagi tahu kat Rasulullah bahawasanya kami yakin apa yang Nabi kata tu benar semuanya. Dua benda tu. Orang ni semua dengar semangat nak perang ni. Kita orang Islam ni, kita duduk di Malaysia tak apa lagi lah. Kalau duduk di Palestin baru kita tahu hak mana Palestin, hak mana Palestin. Kan? Kita duduk di sini semang kemah ha. Duduk takbir siang malam, McD tak tinggal. Kan? Barang-barang makanan Starbucks kita minum. Orang lain makan Starbucks ya, kita Starbucks. Siap bulan Facebook lagi. Tapi tulis tak mau Israel. Tapi perangai supaya Israel. Jadi jawab dia apa? Tak sama dengan sahabat pasal kita iman kita tak kuat. Iman dia kuat. Sebab dia bila langkah ke depan tu langkah syahid dia. Dia bukan nak undur, dia nak langkah ke depan. Maka dia dapat membunuh. Ketika dia tengah ada semangat, dia dapat bunuh. Tapi takdir Allah, perang tu menang pada Islam. Kerana kekuatan dia sangat kuat. Yang kita nak ambil malam ni ialah kekuatan para sahabat supaya ada dalam hati kita, kita kena kuat. Sebab kehidupan kita sebenar akhirat. Sebab tu yang berjayanya para sahabat Nabi, asuhan anak didik Nabi, berjaya manusia yang hati dia kuat. Kuat apa dia? Menentang segala benda yang nama dia bukan daripada ajaran Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah melantik Sa'id bin Zaid sebagai gubernur di Damsyik. Sayyidina Umar ni siapa dia? Baipak dia. Pernah melantik sebagai gubernur. Gubernur ni iaitu menteri besar. Kalau di Kedah, menteri besar. Kalau di Pulau Pinang, gubernur atas pada ketua menteri. Kalau di Kedah, gubernur tu ialah menteri besar. Gubernur ni, dalam sejarah Islam ni, bukan semua ada gubernur. Ada tempat-tempat tertentu. Iraq ada gubernur, Madinah ada, Damsyik ada, Mesir ada. Kalau kita pergi Mesir sampai lah ni, ada satu masjid, dia panggil Masjid Al-Amru Ibn Al-As. Makna Amru Ibn Al-As ni, dia pernah jadi gubernur di Mesir. Amru Ibn Al-As ni. Kalau kita pergi bulan Ramadan, malam 27 Ramadan, di Masjid Al-Amru Ibn Al-As, Kahirah Mesir, orang supaya kongkiau. Ramai. Tanah mari, situ mari, sana mari, situ mari, sinun mari. Orang Sarawak sinun. Sinun mari, situ mari. Ramai. Pasal siapa jadi imam malam tu? Syekh Muhammad Jibril. Buka YouTube siapa Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril ni memang suara dia padu dan dipanggil ulama bahagian Quran, pakar. Maka dia jadi tu imam, ramai. Lebih ramai pada Ustaz Zaiduh lagi. Pasal Ustaz Zaiduh ni, dia punya gelombang dia ramai. Tapi kalau Azhar Idris, tinggal 4 orang. Kalau Azhar Idris, ramai. Kalau Ustaz Azhar Idris ceramah, orang boleh tumpang cari makan. Hadi Yahya ceramah, dengan dia pun tak makan. Tu. Maka ramai. Siapa nama gubernur tu? Sampailah nama masjid tu, Masjid Al-Amru Ibn As. Saya duduk Mesir 3 tahun, sekali saya pernah pergi pun. Pasal saya banyak balik Malaysia. Bulan puasa saya balik Malaysia. Balik buat tazkirah. Saya pernah pergi sekali. Memang masjid dia pada bulan puasa ramai orang. Maka tu dia panggil gubernur. Sebelum kita nak teruskan kuliah kita, ada satu cerita yang menarik berkenai Sayyidina Sa'id bin Zaid ni di zaman Marwan bin Hakam. Iaitu Marwan bin Hakam ni adalah gubernur di Madinah. Sa'id bin Zaid ni, dia pernah difitnah oleh seorang perempuan yang bernama Arwa bintu Uwais. Perempuan ni tak ada jahat, di kulit ni tak ada jahat macam dia, tak ada.
Memang jahat gila babi, babi pun tak macam dia. Jahat ni tak tahu nak apa. Kan? Satu orang yang memang dijamin oleh Nabi, bukan YB. Nabi kata dia nak ahli syurga. Perempuan ni boleh fitnah dia tanpa rasa segan, tanpa rasa silu, tanpa rasa bersalah. Tak ada. Dia fitnah. Apa yang dia fitnah? Dia kata Sa'id bin Zaid ni ambil tanah dia. Arwah dakwa lagi, di dalam tanah dia tu ada telaga. Jadi dengan tanah, dengan telaga balas. Dia kata. Dia mula cerita daripada Masjid Keladi, dia keluar mat sampai daerah Kulim. Hari ni dia cerita kawan ni, dia cerita, lorong semua masuk biar. Dia cerita sampai daerah Kulim. Daripada daerah Kulim sampai Kedah. Sampai Kedah, sampai Malaysia. Di kurang tu kita nak faham. Cerita kata, daripada Madinah, daerah yang kecil, sampai daerah besar, sampai benda ni satu Madinah tahu. Kata Sa'id bin Zaid ni, yang hampa kata bagus sangat ni, cerita panjang lebar ni, tak baik. Orang tanya pasal apa? Ambil tanah aku. Hampa tak je, hampa tengok. Hak dekat telaga tu, start daripada telaga sampai telaga tu, semua akunya. Aduh. Sampailah dia buat laporan itu, bila tak lepas dengan orang bawah, ahli parlimen pun tak lepas, dia buat naik sampai ke Gubernur Madinah yang bernama Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ni orang baik tak? Orang baik. Dia buat pergi sampai ke sana, maka Sa'id bin Zaid tak tahan lah. Tidak, dia duduk sabar lagi. Dia kata, bertolak ansur. Lama-lama tolak ansur, mereka pun tolak kita beransur-ansur. Kan? Asal bertolak ansur ya, lah dia tolak dia. Kan? Dia pun pergi jumpa perempuan tu. Perempuan tu nama dia Arwah bintu Uwais. Kita beri laluan untuk azan insya-Allah. Jangan ke mana-mana, kita beri laluan untuk azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi. La haula wala la haula wala la haula wala quwwata Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqamal mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqul muadzin." Bila kita dengar azan, maka sentiasalah kita pesan kat orang lain juga, tolong jawab azan, jangan diamkan diri. Apatah lagi sakokok, lagi masalah lah kan. Jadi kita kena jawab azan, tinggalkan semua. Quran baca, Quran pun kena berhenti, jawab azan tu lebih utama. Faqulu mithla ma yaqul muadzin. Sebagaimana orang azan tu jawab, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dan kita terus dengan membaca doa Allahumma inna hadhil qulub. InsyaAllah doa Tuhan untuk Nabi kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan Allah pandu kita mendapat hidayah sebagaimana yang didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sambung kita sampai bab tanah tadi. Jadi kena masuk geran dulu. Tak mana geran duk tadi. Jadi cek geran. Memang bukti kata tanah tu tanah Sa'id bin Zaid. Tapi perempuan ni tetap kata hak dia juga. Maka Sa'id pun pergi jumpa Arwa bintu Uwais. Dan dia pun kata, aku tak ambil. Alhamdulillah kita punya perkataan. Kita sembang dengan orang tuduh kita ni. Kita kata, Sa'id kata kat Arwa, Cik Mek, saya tak ambil barang kahwin. Saya tak ambil harta bendamu walaupun sejengkal. Laga ke aku tak ambil. Memang aku dah ukur hak aku punya. Arwah kata dah hak aku punya. Sampai ke cek tanah pun, pejabat tanah pun kata hak Sa'id punya. Tapi dia tetap tak puas hati. Duk kata hak dia situlah. Duk kata hak dia. Maka Sa'id bin Zaid sebagai satu orang yang dijamin Nabi menjadi ahli syurga. Maka dia pun terus angkat tangan setelah dia nasihat tu pun tak jalan. Dia kata, ya Allah, sekiranya perempuan ini bercakap dusta, Engkau butakanlah mata kedua mata perempuan ini, ya Allah. Sesungguhnya aku sedang dizalimi. Ya Allah, permudahkan urusan untuk dibalas segera segala kejahatan yang dia buat ke atas aku, yang Engkau lebih mengetahui apa yang sedang berlaku. Aku tidak mengambil tanahnya. Lepas dia doa, dia siap kata kat kawan ni lagi, perempuan ni, dia kata, aku ni duduk dengan Nabi. Nabi selalu pesan kat aku selalu dengar. Takkanlah aku nak ambil harta orang. Aku dengar Nabi kata sesiapa yang ambil sejengkal hak orang, yakni tanah, bukan ambil serelung. Sejengkal lah. Di dunia ini, kalau kau ambil tanah orang, dia kata, nescaya Allah mengkalungkan aku dengan 7 petala bumi di akhirat. Atas dunia aku senang, aku ambil hak orang. Tapi di sana Allah akan kalung aku dengan 7 petala bumi. Wallahu alam siksa macam mana. Tapi itu kata Nabi. Aku sendiri dengar dia kata. Hak ni aku nak pesan kat hang. Aku memang tak ambil. Tapi pasal hang nak sangat, aku doa. Dalam kitab Musalli hak last sekali. Dekat bab pemerintah. Ada satu syair tulis. La tazlimanna sa'idha muqtadira. Fadzulmu masdaruhu yufdi ilan nadam. Tanamu aynaka wal mazlumu muntadi' yad'u alaih. Wa ainullahi lan tanami. Jangan buat zalim kat orang. Kalau Sa'id ambil, Sa'id kena. Tapi kalau arwah fitnah Sa'id, arwah akan buta. Orang Kelantan kata, kita kalau orang buat zalim kat kita, kita bakit tengah malam, saat kita duduk kedera tu, kita bakit star. Kedera tau, kedera. Tidak lena, hak kita di orang kuliah tau, sampai kuliah ayat liak. Lena lah. Bila nak habis kuliah tau, sampai kuliah ayat liak, tu kedera panggil dia. Saat demo tengah duduk kedera lena, orang ni bangkit doa. Saat 2 kali bangkit, tengah malam pun bangkit, depan-depan kawan ni pun bangkit. Tak berapa lama turun hujan.
Bukan dalam masa tu, ambil masa sikit. Turun hujan sehingga banjir. Sehingga nampak batu. Nampak batu tu. Sampai bila banjir ni, sampai Tuhan bagi nampak batu sempadan tu. Hak perenggan, orang Kedah kata, perenggan tanah. Batu tu nampak. Maka semua orang tengok. Bukan Sa'id bin Zaid yang ambil. Siapa dia? Sa'id lain yang ambil. Bukan Sa'id tu. Kan? Jawab dia, arwah menipu. Dan tak berapa lama, maka makbul doa Sa'id bin Zaid. Buta betul. Buta. Jangan buat zalim dengan orang tu. Kan? Nabi kata, jangan kita buat zalim dengan orang. Kan? Walaupun orang tu bukan Islam sekalipun, jangan buat zalim. Ni bukan kata Islam jamin syurga. Ujian dia cukup besar. Kan? Akhirnya buta perempuan ni. Arwah bin Uwais ni, bintu Uwais ni, buta. Raba kiri tak nampak, raba kanan tak nampak. Buta. Makbul doa. Lalu pada suatu malam dia pun berjalan dekat tanah dia, sempadan dengan tanah Sa'id bin Zaid ni. Akhirnya dia jatuh di dalam telaga tu. Hak dia kata telaga tu aku punya, betul hangnya tu. Jatuh dalam tu dan mati ketika itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cerita dia masih panjang. Cerita memang seronok. Hak tak seronok ni orang dengar tu tak seronok. Kan? Orang cerita ni sampai buku berkali-kali dah nak cerita lagi. Tu. Lah conclusion dia. Yang pertama sekali, mantapkan iman kita. Orang minta derma untuk Palestin, bagi. Sebab apa? Sahabat Nabi lebih jauh daripada kita lagi. Kan? Kita makan McD, KFC mahal boleh. Tapi nak bagi 10-2 tak boleh. Orang perempuan di Kelantan tu, di tempat Ustazah Asma Husin, bukan Asma Arun, Asma Husin satu lagi, di Kelantan, bagi kat Ustazah Asma Husin, untuk bagi kepada Palestin, 39,900 barang mah. Mereli tak tahu nak apa ni, tengok lagu tu. Orang perempuan tengok, meleleh yang leong 39. Dia wakaf tu. Satu orang pelakon, dia jual kereta Lamborghini warna kuning. Dan dia bagi separuh untuk Palestin. Jadi kalau orang putih malam ni, kita bagilah. Kan? Tak boleh bagi telaga pun, bagi apa-apa yang patut untuk kita bantu. Kata Abdullah bin Umar, hak lahan. Kan? Saya dengar 2 kali dah tu, kalau nak berhenti boleh dah. Tapi jadi macam landing, tak betul-betul landing. Kan? Kata Abdullah bin Umar, orang alim, anak Sayyidina Umar kata, Sayyidina Abdullah bin Umar kata, tradisi orang Arab ni, kalau orang jahat, orang ni jahat Mereka angkat tangan. Betul-betul jahat betul. Tak ada orang jahat macam. Ya Allah, butakanlah mata orang ni seperti mana butanya mata arwah bintu Uwais. Sampai orang doa lagu tu. Sampai orang doa pakai nama dia. Orang tanya, ya Ustaz, pasal apa orang panggil harta korun, Ustaz? Pasal betul-betul banyak. Korun ni harta dia banyak. Sampai di Malaysia buat pertandingan mencari harta korun. Mana jumpa? Duk Mesir. Kan? Lepas tu ubah mencari harta Pak Harun. Baru ada. Kan? Jadi, bukan pasal harta tu, pasal nama dia tu. Kaya tu sampai kata, harta korun. Tu. Jahat tak jahat perempuan ni, dia fitnah Sa'id. Kata Abdullah bin Umar, tradisi orang Arab, kalau orang ni jahat ni tak tahu nak apa, maka akan didoakan. Jadi kalau orang ni buta, sebagaimana butanya arwah bin Uwais. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia baginda Nabi dan menjadikan sahabat Nabi Sa'id bin Zaid bin Amru. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dapat bertemu dengan beliau di akhirat esok. Satu manusia yang cukup menjadikan inspirasi bagi setiap orang-orang yang beriman. Yakin, bagaimana yakinnya dia nak akan mati syahid. Bagaimana yakinnya dia sehingga digelar sebagai singa perang di Yarmouk. Al-Fatihah khas untuk Uwais bin Al-Fatihah khas untuk Sa'id bin Zaid. Sya'ulillahi lahum wa lahunna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على دعوة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، واهدها بمعرفتك وعلى الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وكل زمان، خصوصا في بلاد العرب، ويسمى هذا البلاد فلسطين وأهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.